Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi memberkati majlis ilmu kita. Okey, sekejap. Kena tutup Ustaz. Kuat sangat. Kan berubah Ustaz. Tak apa, saya tak kita hadap ni. Kipas okey ke Ustaz sebenarnya? Saya rasa nak terbangkan. Terbaik kan? Masya-Allah. Kalau puan rasa tak selesa mungkin boleh perlahankan sebab agak kuat kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi yang barakah ini. Mari kita memulakan dan mengambil umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Seterusnya kita mulakan dalam bacaan Asmaul Husna. Boleh bukan dilalaikan tapi cuba menghayati bersama dengan maksud. Jika tidak mampu sebab kita tak faham maksud nama-nama Allah tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim itu boleh faham lagi kan. Setengah ada nama-nama tertentu kita yang tidak mahir dalam bahasa Arab mungkin tak ingat, tapi sekurang-kurangnya ketika nama Allah ini dibacakan dan kita ikut rentak muzik ni, nasyid ni, kita jangan leka, kita sebutlah dengan hati yang tenang, merasakan kita sedang memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia. Kemudian kita perlu merasakan khusyuk dan penuh pengharapan agar kita tergolong di kalangan yang Nabi SAW menyebutkan, man ahsaha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang beramal dengannya, barang siapa yang menghafalnya, dalam perkataan man ahsaha dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Jadi perbuatan kita membaca Asmaul Husna perlu disertai dengan betul lidah dengan menyebut, kemudian disertai dengan hati yang khusyuk, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu secara ringkas sajalah. Jadi sekurang-kurangnya ada orang masa baca Asmaul Husna, dia tidak jaga adab. Dia sambil tengok telefon, sambil itu, sambil ini. Kalau kita pun orang sedang puji kita, mata menilai kan. Kalau orang puji kita, contohnya dalam keadaan wajah pun macam marah kan. Kalau ada orang puji, nampak awet muda ke? Mau apa? Mau macam nak marah kan, nak puji kan. Jadi bila kita memuji Allah dengan nama-nama yang mulia, Allah berfirman di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang baik, nama-namanya yang indah. Fad'uhu biha, maka memintalah, berdoalah dengan nama-nama. Subhanallah, Allahu akbar. Bila kita sebut nama Allah Ya Razzaq contohnya, walaupun kita tak minta masa tu ya Allah berikanlah rezeki, tapi dengan kita memuji Ya Allah Ya Razzaq, Ya Allah yang Maha memberi rezeki, jadi di situ tanpa kita tahu apakah bentuk rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Masya Allah. Jadi Asmaul Husna audio itu bergema.
Tadi nak buka telefon saya, Asma Husna, telefon dah mati. Meninggal dia. Bateri. Kita boleh mula ya? InsyaAllah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami', yang maha menemukan. Allah temukan kita di sini pada saat ini. Alhamdulillah, Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Afu, yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha menerima taubat kita, yang maha pemaaf. Allah sentiasa membuka seluasnya pintu kemaafan
pintu pengampunan. Dan pada pagi yang barakah ini, walaupun kita bukanlah di kalangan yang bersungguh-sungguh minta taubat, minta ampun dengan Allah, namun mudah-mudahan Allah sentiasa memaafkan dan mengampunkan kita. Kerana itu pada pagi yang barakah ini, Allah permudahkan urusan hidup kita untuk memberi ruang untuk urusan akhirat kita. Urusan dunia kita begitu banyak, ibu-ibu. Ada yang menguruskan anak, menguruskan suami, suami uruskan isteri, ada yang berniaga, ada yang menguruskan urusan cucu kalau nenek-nenek. Urusan dunia tak pernah habis. Namun orang yang bijak, dia boleh mengatur urusan dunia sebaiknya untuk beri laluan untuk urusan akhirat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan apabila berada di alam akhirat sana. Subhanallah, alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak Masjid BSB. Ya. Bandar Baru Sungai Buloh. Masya-Allah. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor Negeri Sembilan. Selangor, Malaysia. Nampak tak ustazah macam kurang stabil. Masya Allah, alhamdulillah. Saya ucap jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Mungkin yang terlibat adalah imam, AJK semua, Bilal, pengerusi dan AJK Muslimat. Subhanallah, kerana mereka sanggup dan bersetuju untuk tukar waktu dan hari. Tukar hari lah. Sepatutnya kuliah ini telah diwawarkan lama, dipersetujui hampir lebih 1 tahun, ditangguh-tangguh dan sepatutnya semalam hari Sabtu. Tetapi kerana saya ada urgent program di Kelantan semalam, iaitu melibatkan Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Adalah tu cerita sikit. Jadi akhirnya kita hubungi dalam 5 hari lepas macam tu, 6 hari lepas, untuk kita tukar ni waktu program ni, hari ni. Dan ia bukan satu perkara yang mudah. Kami pernah berurusan dengan berapa masjid dululah. Bila bab nak tukar hari ni, sampai kena marah, AJK marah, tak setuju. Kita faham kesukaran yang akan dihadapi bagi pihak penganjur. Kalau diberitahu sebulan sebelum lain cerita, kan 2 minggu sebelum okey lagi. Ini lebih kurang 4 hari sebelum. Subhanallah. Dengan kelapangan jiwa yang diberikan oleh Allah ya Wasit, yang maha meluaskan, Allah ya Basit, Allah ya Mukmin, yang memberi ketenangan. Allah pinjamkan ketenangan. Doa dulu tu sebelum kita nak bagi tahu tu. Masya Allah. Dan alhamdulillah dengan tenang, urus setia, tak ada masalah ustazah, no hal. Benda tu kita boleh atur, jangan bimbang. Allahu Akbar, kita pun tenang. Begitu juga ceramah saya pada petang ini di Banting, sama juga sepatutnya semalam. Masya Allah, alhamdulillah muslimat dan muslimin sekalian. Jadual minggu ni agak padat. Hari Khamis tu di Kuantan, hari Jumaat bertolak ke Kelantan. Sampai ngam je 7.30 tu ada ceramah kuliah maghrib di Macang. Sabtu semalam pagi di Kod Lanas, ceramah habislah pukul 1 macam tu kan. Pukul 2 lebih sambung program Yadim, dilantik sebagai ikon dakwah Yadim, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. Bertolak dalam pukul 7 semalam, sampailah dalam 2.30, pukul 3 pagi hampir. Jadi daripada perjalanan tu kan tak berhenti. Jadi dalam pukul 3 pagi kita sampai. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ya Qawi berikan kita kekuatan. Allah ya Ba'is yang maha bangkitkan semangat. Kadang-kadang tenaga tu tak ada majid. Maksudnya kita kadang akur dengan kepenatan diri kita. Tak jumpa anak 3 hari 2 malam, itu pun satu hal, rasa sedih sangat dah. Masya Allah. Tapi subhanallah, Allahu Akbar, kadang-kadang kita pun tak tahu daripada mana kekuatan Allah beri. Allah ya Qawi, yang Aziz, yang Matin, yang maha perkasa, yang maha teguh. Itu ibu-ibu tanya tadi, muslimat tanya ustazah larat ke? Suara pun dah serak. Memang sebab saya ceramah bukan suara perlahan. Kalau perlahan saya tak jadi. Macam tak boleh nak slow-slow ni. Jadi cara masing-masing lah kan. Subhanallah, insya-Allah kita yakin bahawasanya Allah memberikan kita kekuatan, semangat itu kuat untuk kita sama-sama berkongsi, sama-sama perbaiki diri.
Bukan saya datang sebab saya yang terbaik, saya bagus, lepas tu saya duduk depan, tidak. Ibu-ibu di hadapan saya ini ramai di kalangan ahli ibadah yang istiqamah. Mungkin di hadapan kita, bersama dengan kita ada ahli qiyamul lail, yang qiyamul lailnya sangat terjaga. Di kalangan kita ada ahli sedekah yang sangat kuat sedekah. Ada juga di kalangan kita ni ahli sabr, minas sabirin, di kalangan orang-orang yang sabar. Wallahu alam, kita tidak tahu dengan siapa kita berada, walaupun nampak zahirnya biasa-biasa sahaja. Saya kalau hadir majlis ilmu, saya sedaya upaya habis program luangkan sikit masa, berada di kaunter, kadang 2 jam, bukan sekejap. Ceramah dah 2 jam, habis ceramah 2 jam pula. Sebab kadang kalau fikir tenaga dengan masa yang suntuk, kalau sebolehnya habis ceramah terus masuk kereta baliklah, bukan balik nak pergi tempat lain pula. Tetapi dari satu sudut, masa duduk layan, mungkin tanda tangan dan sebagainya, saya dalam hati berkata-kata, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku lakukan ini Engkau terima sebagai ibadah. Ibadah apa? Menggembirakan hati orang, hajat orang untuk bertemu. Dan ketika itulah kadang-kadang sempatlah saya dengar misi ramai yang bisik. Berbagai ujian manusia. Ada yang bisik sekejap, Ustazah, doakan saya, kenapa puan? Suami saya baru meninggal. Anak muda lagi. Bukan anak muda, isteri muda lagi 30 lebih. Ada anak 4-5 orang. Ini cerita 2 hari lepas. Ada yang juga bisik, Ustazah doakan saya, kenapa puan? Ustazah, saya baru tahu suami saya nikah lain selepas 10 tahun. Bagi saya kekuatan untuk redha, Ustazah. Ini cerita 3 hari lepas. Maksudnya, kadang-kadang bila saya jumpa sekian-sekian, Ustazah saya ibu tunggal, anak ramai, Ustazah doakan saya kuat didik anak, mengalir air mata. Lepas tu sebenarnya bila saya jumpa orang-orang begini, saya rasa Allah beri saya kekuatan. Di hadapan saya ni bila saya bercakap, saya tak tahu apa kelebihan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Kita semua adalah pejuang. Saya berjuang dalam medan saya, medan dakwah. Ujian saya berbeza. Tapi kadang saya rasa macam penat, rasa letih, kecaman, kejian, kadang-kadang begitulah. Tapi Allah beri saya motivasi bila berjumpa dengan orang-orang yang lebih kuat. Allah uji kesabarannya dan dia tetap teguh memilih menjadi orang yang sabar. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi insya-Allah antaranya saya rasa gembira bila dapat jumpa, sebab kita mungkin mudah-mudahan didoakan oleh orang ramai. Ibu-ibu, kita selit doa sesama kita kan, Masya Allah. Sebab kita sayang dan tidak ada kepentingan melainkan untuk akhirat. Bukannya bila kita doakan saudara, doakan ustaz, ustazah, alim, ulama kita, kita dapat sesuatu. Tetapi hakikatnya doa yang kita lantunkan untuk seseorang yang tanpa dia tahu, doa itu akan kembali jua kepada kita. Sekiranya bukan pada kita, mudah-mudahan kepada zuriat keturunan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Minta maaf saya berdiri, satu restroomnya, bukan restroom, kita panggil apa, mimbar ni kan. Kerusi ni dia turun ke bawah sikit. Ni bukan komplain pihak masjid ni ya. Jangan salah faham. Tapi bolehlah kau nak beli kursi baru kalau ada duit. Masya Allah. Apa, ada kursi lain? Tak apa. Dia dah sebenarnya standard. Nampak mula tinggi, lepas tu dia menurun. Biasa kita ni kan comel sikit. Ustaz-ustaz mungkin ramai yang tinggi. Bila duduk saya jadi tenggelam sikit. Jadi semangat tu seronok nampak macam ni. Kalau saya duduk tu kan ibu-ibu nampak saya kecil kan. Memula nampak lagi. Lama-lama nampak ustazah jadi 2. Lepas tu langsung dah tak nampak ustazah. Dengan pencahayaan yang sangat menguji ni kan, pencahayaan yang malam itu yang bimbang lelap. Jadi saya ikhtiar ibu-ibu sekalian, supaya penyampaian saya boleh membantu ibu-ibu supaya dapat dengan baik ilmu yang kita nak kongsi. Saya ikhtiar dengan tenaga, dengan kemampuan saya. Jadi ibu-ibu muslimat sekalian juga perlu ikhtiar lah. Supaya kita sama-sama berjuang mujahadah melawan penat, mengantuk dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di Masjid Rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama niatkan i'tikaf dan baca doa. Mungkin ada yang lupa tadi tu nak baca doa. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya baca, ibu-ibu ikut boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Macam 3 orang je. Nampak 3,000 ni. Boleh tak kuatkan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf di masjid ini, di rumahmu ya Allah, satu amalan sunat lillahi ta'ala, kerana Allah yang maha tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Kalaupun ku ada yang tertidur tu kan, tapi dia dalam keadaan di majlis ilmu taman syurga Allah, di dalam rumah Allah, bukan sengaja tidur. Pesan kat orang sebelah, nanti ustazah dah habis kejut ya. Yang tu lain tu. Sebab tujuan dia nak jumpa, nak selfie je. Jadi dia nunggulah juga. Kalau tertidur juga, insya-Allah tetap berjalan kita dalam lingkungan mendapat pahala i'tikaf. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu kita dah solat, barulah terlintas datang masjid kan, dah solat, dah baca Al-Fatihah, imam tengah baca, baru teringat, ya Allah aku tak niat i'tikaf. Rugi sangat. Sebab pahala i'tikaf ini sangat besar, sangat hebat. Nantilah kita sebut sikit hadis Nabi berkenaan dengan i'tikaf. Jadi bila kita lupa tu tengah semayang tu, boleh tak kita niat waktu tengah semayang? Jawapannya boleh. Tidak ada masalah, tidak membatalkan solat ke apa. Ini pendapat mazhab Syafi'i kita sendiri. Dibenarkan ketika solat bila terlintas, tapi janganlah tiba-tiba nawaitul i'tikaf. Tak boleh disebutlah lafaz tu. Kita sebut bab niat. Niat tu di mana? Di hati. Jadi ketika solat tu kita terus terlintas, lintaskan saja bahawa kita niat i'tikaf. Persoalan tentang ini masjid, jaminlah boleh i'tikaf. Mana-mana surau yang berfungsi sebagai mana masjid, maksudnya 5 waktu, ada azan 5 waktu, ada solat berjemaah, ada pengurusan macam masjid, tapi namanya surau. Boleh tak niat i'tikaf? Boleh. Boleh tengok pendetailan perbincangan ini melalui Jabatan Mufti Belia Persekutuan dan sebagainya. Tetapi kalau surau tu maghrib isyak aja ada, Zuhur tak ada. Banyak tak surau macam ni? Banyak surau yang tak hidup. Surau dalam kampung-kampung kecil ataupun bandar besar, ataupun dia hanya dibina untuk taman. Jadi dia tak ada bilal khas. Dia tidak ada imam khas. Tak ada lantikan. Cuma sama-sama taman je yang jaga. Jadi kadang tak ada Zuhur, tak ada Asar, yang ada 3 waktu. Jadi itu tidak boleh dikira untuk berniat i'tikaf fi hadzal masjid tu. Subhanallah, itu sedikitlah. Jadi muslimat, selepas ini kalau ada majlis ilmu di masjid, jangan lupa baca doa ketika melangkah masuk masjid. Kita nampak kaki kita sedang melangkah masuk ke dalam masjid, tapi kita baca Allah maftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Kita sedang masuk melangkah ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Beza dah tu. Orang yang masuk masjid yang tak baca doa dengan baca doa, walaupun fizikalnya nampak sama, tapi keadaan keduanya sudah pun berbeza. Yang itu masuk dengan rahmat Allah kerana apa? Dia meminta dengan Allah. Kita ni manusia hamba Allah yang sangat lemah, la haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan kekuatan apa saja. Bahkan kita ni tidak mampu untuk mengangkat jari kita, untuk mengelitkan mata. Kita tidak akan mampu. Kita boleh tengok macam mana kalau orang koma lah. Itulah hakikatnya.
Kecuali kalau Allah sembuhkan dia, Allah berikan dia kembali kekuatan pada tubuh badannya, barulah dia boleh sedar bergerak semula. Itulah hakikat diri kita. Tengok orang koma yang langsung tak sedar, walaupun nyawa ada, tapi bila Allah sembuhkan, Allah kembalikan semula kekuatannya, maka dia boleh menggerakkan kembali. Sebab itu kita dah mempunyai, Allah beri kita nikmat sepanjang daripada lahir sampai sekarang, mengelipkan mata. Bayangkan kalau Allah ambil kelipan mata tu untuk 1 jam sahaja. Duduk tak boleh kelip, tak boleh, datang angin pedih macam mana pun terbuka. Lepas tu datanglah, masuklah apa pun terbuka, kata sudah, mungkin kita pun tekan. Yang selama ini dah 50 tahun, 60 tahun Allah bagi kita nikmat boleh mengelipkan mata dalam 1 saat, kita tak tahu berapa kali. Tetapi sebab nikmat itu datang dalam bentuk percuma, tak perlu dibayar. Sebab itu kita kurang bersyukur dan menghargainya. Dah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dapat nikmat tengok wajah sendiri, dapat tengok wajah suami, anak-anak, isteri, sampai kita tak rasa itu satu nikmat, melihat wajah-wajah orang yang kita sayang. Di sana ada orang yang Allah ciptakan mata, tapi tidak pernah dapat melihat dunia, tidak pernah tahu bagaimana rupa mata tu sendiri, bagaimana rupa hidung. Dia nak bayang pun tak boleh, sebab tak pernah ada apa-apa bayangan dalam fikiran dia. Kalau cerita pasal mulut mungkin dia boleh ni, tapi dia tak tahu macam mana rupa mulut. Dia tak pernah tengok wajah dia, dia tak pernah nampak wajah ahli keluarganya. Allahu Akbar, 40 tahun, 50 tahun mudah-mudahan. Walaupun mata zahir dia tertutup, tetapi mata batin dia akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir, walaupun datang dalam keadaan info yang berubah. Alhamdulillah muslimat, saya sangat bahagia, sangat gembira. Mudah-mudahan Allah mencatat kita bakal penghuni syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tajuk kita adalah rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Masya Allah. Kemudian turut diedarkan buku ni, sahabat dunia akhirat. Siapa yang dah ada buku ni sebelum ni angkat tangan? Yang dah ada, bukan sekarang. Yang dah pernah beli sebelum ni angkat tangan. Okey, dah banyak yang ada. Yang tidak ada tu sama ada kalau anda berniat untuk membeli. Setiap pembelian ada satu pemberian. Pemberian apa? Sedekah, infak. Sebab hasil jualan apa semua kita kembali semula ke jalan dakwah. Kami ada hampir dalam 28 orang staff, lebih daripada 10 orang memang tumpuannya adalah kerja dakwah. Pergi buat dakwah kepada non-muslim dan juga mu'alaf, sampai mu'alaf tu berdikari, boleh solat sendiri, boleh baca Al-Quran dan sebagainya. Kerja staff kita ni, dan kita bayar gaji dengan sebaiknya supaya mereka tak perlu cari kerja yang lain, mereka buat full time dakwah. Subhanallah. Dan kita masih lagi nak menambahkan lagi, walaupun hasil yang kita berniaga, jual buku, jual jubah, jual tudung semua tu masuk dalam satu akaun, dan kami sendiri secara personal tidak mengambil, melainkan rolling semula masuk ke jalan dakwah. Buat agenda itu, agenda ni terutamanya untuk kita menyebarkan Islam kepada orang Islam sendiri, dan juga kepada mu'alaf dan kepada non-muslim. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang membeli juga ada saham yang sama. Walaupun mungkin kita tidak mampu nak buat kerja dakwah sebagaimana aktivis dakwah yang full time buat kerja dakwah, yang kadang tak balik 3 hari 2 malam. Kita ada dakwah akan pergi kepada Sabah, Sarawak. Ejen sahabat Amalkes seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak semua ada. Mereka ejen kita pergi buat dakwah di seluruh Malaysia. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi di situlah perlunya jihad ekonomi. Sebab itu beria kalau dulu saya malu nak berniaga, sungguh. Tapi bila saya sedar, bila buat kerja dakwah secara kolektif, tersusun, sistematik, itqan, bersungguh-sungguh, ia memberi kesan yang luar biasa. Kalau dulu bergerak seorang, lepas tu 2 orang dengan PA je, lepas tu tambah seorang lagi sekian. Tapi alhamdulillah pada bulan ini kita dah bertambah sehingga hampir 30 orang. Masya Allah, kita bukan bergantung kepada sumbangan orang ramai saja, tapi kita mula menggempurkan jihad ekonomi kita sendiri.
supaya kita tidak perlu selamanya meminta-minta dan menagih-nagih, tetapi kita tetap membuka peluang kepada sesiapa untuk bersama dalam jihad ekonomi. Sedekah infak kita terima kalau orang bagi, tapi kalau tak dapat pun kita tetap teruskan jalan dakwah kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah memang nampak buku ni tak ada related sangat dengan tajuk Rumahku Syurgaku, tapi kita akan baca beberapa bab yang boleh dikaitkan. Dan insya-Allah bulan 10 akan siap satu lagi buku. Buku ini buku pertama, buku kedua Kembara Menuju Allah. Nanti adik ambil buku tu ya. Dan buku ketiga, buku Kembara Menuju Allah ada 4 buah buku. Jadi dah 5 buah. Bulan ini alhamdulillah baru siap minggu lepas satu buku yang bertajuk Ada Syurga di Rumahmu. Ada Syurga di Rumahmu. Ni cerita pasal buku ni, Ada Syurga di Rumahmu, akan terbit insya-Allah dalam bulan 10 lah. Dan buku itu kelainannya adalah buku yang praktikal. Saya pecahkan tajuk dalam buku tersebut, Ada Syurga di Kamarmu, Ada Syurga di Ruang Tamumu, Ada Syurga di Dapurmu, Ada Syurga di Ruang Rehatmu, Ada Syurga dalam hiburanmu, Ada Syurga pada pasanganmu, Ada Syurga pada anak-anakmu. Kerana apa? Buku itu akan menghimpunkan semua perihal sunnah-sunnah Nabi dalam keluarga. Bagaimana perihal bila di dapur. Maksudnya ada orang dia tanya, Ustazah, mana nak mula syurgaku rumah aku? Saya kata, encik rasa nak mula daripada mana? Daripada dapur ke? Daripada bilik tidur ke? Daripada ruang ibadah ke? Nak bina syurga dalam hubungan suami isteri ke? Kita boleh bina satu persatu, step by step. Kadang nak buat sekaligus tak dapat. Dia mula dapur lah Ustazah. Sebab apa? Sebab apa dapur? Saya banyak duduk kat dapur. Jadi puan boleh tengok ada syurga di dapurmu. Maksudnya di sini daripada ruang dapur kita boleh dapat banyak sumber pahala dalam menghidupkan sunnah Nabi. Dan kita boleh untuk mendapat syurga Allah melalui perjuangan kita di dapur tu. Bagaimana adab, bagaimana akhlak, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal-perihal cerita kisah berdasarkan hadis yang sahih, riwayat yang sahih. Sebab itu saya kan tajuk berkenaan kekeluargaan ni sangat banyak orang minta. Sebab itu saya kata rugi kalau tak tuliskan buku, dan buku bab kekeluargaan sangat banyak di pasaran. Cuma style ceramah saya adalah jenis yang praktikal. Jadi kita cuba bawa satu buku yang mana bila kita baca kita boleh praktis terus. Bukan hanya kesedaran tapi adalah tindakan. Jadi insya-Allah sebagai mukadimah, kita belum buka lagi. Siapa yang berhajat untuk memiliki, maka boleh terus conteng ataupun boleh saja terus conteng dan juga boleh lipat ke apa ke nak tanda. Kalau tidak, pulangkan semula di kaunter. Boleh je belek, tak ada masalah. Faham ya? Jadi kalau ada yang plastik, buka je plastik tu. Dan kalau dah ada beli, boleh je beli yang kedua, ketiga sampai ke 10. Lepas tu hadiahkanlah kepada sesiapa, ia akan jadi harta wakaf. Buku termasuk dalam harta wakaf yang bila kita beri kepada seseorang setelah kita mati, selama mana dimanfaatkan, kita dapat pahala mengalir tanpa henti. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang ibu-ibu muslimat sekalian, cuba buka buku ni. Ini adalah himpunan tulisan saya di FB. Cuba tengok isi kandungan. Minta maaf lah tak tanya khabar. Tak apa ke? Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Tengah hari makan nasi udang galah, alhamdulillah. Petang minum air sirap biji selasih, saya nak ucap terima kasih. Malam makan pula tahu, I love you. Bijak kan? Itu je 4 pantun yang saya pandai sampai hari ni. Okey, subhanallah, ibu-ibu muslimat, okey ya semua? Ada lagi ke yang masih tak dapat? Boleh angkat tangan, nanti urus dia. Oh ada. Urus dia, ada lagi yang tak dapat ni. Cuba tengok isi kandungan. Pertama, sahabat dunia akhirat. Nanti kita akan sentuh bab yang pertama sikit. Kemudian bab kemuliaan akhlak. Yang ketiga, tujuan hidup. Tengok isi kandungan dulu. Yang keempat, kenali musuhmu. Yang kelima, cinta Rasulullah, cinta terindah. Yang keenam, hijrah kerana Allah. Yang ketujuh, tindakan kecil membawa perubahan besar. Ubah hidupmu dengan solat, seni ujian, mengadu dan mengharap pada Allah, balas keburukan dengan kebaikan, ujian tanda Allah sayang, syukur dan sabar,
memberi maaf walau tidak diminta, hidup rasa berdosa, hidup dengan rasa bertuhan, suplemen sebelum tidur. Nak tidur yang sehat kena ada suplemen lah. Indahkan malam dan tidurmu, hisaplah dirimu sebelum dihisap kelak. Kita dan mereka adalah pencari syurga Tuhan. Mengukur jarak hubungan, bandingan dunia dan akhirat. Pandangan Allah itu yang utama. Ujian melemahkan nafsu dan syaitan. Istiqamah berdoa dan seterusnya. Oh, nampak tak tu? Nak baca tu kan sampai habis tu. 47 bab, satu bab lebih kurang dalam 3 muka surat sahaja. Ketika saya menuliskannya, memang saya ikhtiar untuk ringkas sahaja supaya mudah faham, mudah amal. Dan semua hadis yang terkandung di dalamnya telah ditahqiq, telah ditakhrij hadis yang sahih. Cerita-cerita adalah riwayat yang sahih. Boleh jadikan buku ini sebagai salah satu koleksi untuk ditadabbur ataupun dibaca dalam rumah kita. Sekarang kita sedang berada di Taman Syurga Allah yang dianjurkan oleh pihak Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Jadi kita juga sangatlah dituntut untuk mengadakan Taman Syurga Allah di rumah kita. Bagaimana mengadakan majlis ilmu di rumah kita? Bukan seorang-seorang baca, itu bukan majlis. Majlis asal perkataan jalasa duduk. Jadi bila sebut majlis adalah majlis tempat ataupun program yang diduduki. Antaranya syaratnya ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Kalau 2 orang pun jadilah. Kita suami isteri. Bang, kita baca bang bab yang pertama. Oh, kita pun baca. Baca hadis Nabi ni. Jangan tunggu, jangan beralasan. Orang yang beralasan orang paling menyesal dalam kubur besok. Atas dunia tak rasa rugi lagi bagi alasan. Hari ini kita terlalu banyak alasan nak buat kebaikan. Tapi dalam bab mengejar dunia kita langgar semua alasan tu. Bila mengejar dunia kita boleh saja usaha sedaya upaya. Kalau nak capai kedudukan dunia, nak capai matlamat dunia, kita boleh tepis rasa malu. Tak ada degree dalam bidang bisnes pun boleh maju jadi jutawan. Kalau bab urusan dunia, bab makan, bab minum, sanggup pergi perjalanan jauh, habiskan mahal-mahal dan sebagainya. Tapi bila melibatkan bab akhirat, kita mula mencari alasan untuk membenarkan hawa nafsu kita tu. Hawa nafsu yang malas, hawa nafsu yang kurang, yang suruh kita lemah semangat. Ramai yang beralasan, ustazah boleh ke saya? Saya bukan ustazah, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Ayat tu kan. Saya kata, apa masalah tuan? Kalau tuan beli satu kitab, contohnya hadis 40 Imam Nawawi contohnya, yang dah ada syarah, tuan baca, isteri anak-anak dengar. Hadis Nabi untuk semua. Hadis Nabi bukan untuk golongan elit agama sahaja. Daripada orang tidak ada ilmu, orang bawah, siapa pun kita, siapa yang mencintai Nabi SAW, dia juga akan mencintai kalam Rasulullah, iaitu hadis Nabi. Lalu dia pun bacalah hadis yang pertama. Dia baca matan tu. Jangan tak baca, baca matan tu. Baca matan, kemudian baca terjemahan. Tak reti syarah, baca saja syarah yang telah siap-siap oleh alim ulama. Lepas tu nak kupas sendiri, muhasabah sikit, cukup 10 minit siap. 5 minit siap, 15 minit. 5 minit tu macam cepat sangat kan. 15 minit je buat usrah, majlis ilmu dalam rumah tangga. Kita tidak tahu apa kesan daripada amalan tersebut. Tapi yakinlah ketika kita mengadakan taman syurga di dalam rumah kita, malaikat rahmat turun. Allahu Akbar. Itu kan disebut dalam hadis Nabi SAW. Masya Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat melabuhkan sayapnya, menaungi, sama ada masuk menaungi ataupun bersama-sama dengan orang-orang yang hadir majlis ilmu, orang yang menuntut ilmu, hadir majlis ilmu. Bahkan binatang-binatang dan ikan di lautan turut mendoakannya, memohon ampun dan mendoakan. Kalau Allah buka hijab telinga kita, boleh dengar ikan tu mendoakan kita, nescaya kita akan menjadi orang pencinta ilmu, sehingga kan kita mengurangkan masa untuk yang lain-lain, kerana seronok kita dengar binatang-binatang tu sedang mendoakan kita. Sebab itu ini melibatkan rukun iman, keimanan. Rukun iman yang ke-6, iaitu beriman kepada alam ghaib.
yang mana ada alam ghaib yang kita tak boleh dengar, yang kita tidak boleh lihat, yang kita tak boleh nampak. Tapi kalau kita berada di satu majlis ilmu yang Allah buka hijab mata dan kita boleh nampak ramainya para malaikat, kemudian kita berada di satu majlis pula, kita diperlihatkan banyaknya syaitan, nescaya kita akan menjauh sejauh-jauhnya majlis yang banyaknya syaitan, jin, kafir dan sebagainya. Tetapi kerana ini melibatkan rukun iman, orang yang beriman dia percaya tentang alam ghaib ini. Lalu walaupun tidak nampak pada zahir matanya, dia tetap teguh istiqamah, mengorbankan masa, tenaga, memastikan dirinya, ahli keluarganya untuk berada di jalan-jalan menuju ke syurga Allah. Antaranya Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis Nabi yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang menuntut ilmu itu akan dilapangkan, dimurahkan rezekinya. Dulu masa saya jadi perunica rumah tangga, kadang saya tak reti, tak tahu juga nak bagi penyelesaian. Orang datang dengan pelbagai cerita, pelbagai kisah, pelbagai konflik rumah tangga. Tetapi alhamdulillah, semua masalah ada jalan keluar, walaupun ia bukan exactly cara keluar berdasarkan masalah. Contoh, seorang suami kata, "Ustazah, punca utama kami ni masalah rumah tangga tak habis-habis, punca ekonomi, punca rezeki." Saya kata, "Saya tak tahu Encik nak tolong Encik macam mana berkenaan dengan rezeki apa semua. Tapi boleh tak Encik bawa ahli keluarga dan Encik sendiri pergi majlis ilmu? Bawalah 2 minggu sekali, kalau dapat seminggu sekali, bawa." Nak pergi mana Ustazah? Saya tak pernah bawa, saya tak tahu mana. Orang yang begini sangat ramai pada hari ini. Kerja pagi petang, malam tidur rehat, kadang main game, tengok movie macam tu lah. Esok kerja, hujung minggu fikir nak pergi berjalan je. Tak ada dalam agenda kehidupan keluarga. Minggu ni kita pergi dengar kuliah kat sini, minggu ni kita pergi jumpa dengan kuliah Habib ni pula, minggu ni dengan sekian-sekian. Tak ada menjadi satu agenda keluarga untuk hadir majlis ilmu yang kita kata jalan menuju ke syurga ni. Sampai dia rasa malu, nak pergi mana Ustazah, kena daftar ke? Saya kata subhanallah, mana-mana majlis ilmu yang dibuat di rumah Allah, di masjid utamanya adalah percuma. Tengoklah iklan apa semua. Lepas tu dikata, apa kaitan dengan masalah duit saya ni Ustazah? Saya kata, saya tak tahu bagaimana Allah akan menguruskan, bagaimana Allah beri jalan keluar min haitsu la yahtasib. Tapi kalau encik yakin, encik kembali kepada Allah, bertaubat, sebab jauh dah dengan Allah itu musibah yang paling besar bagi seorang hamba apabila dirinya jauh dengan Allah kerana banyaknya halangan-halangan dunia dan sebagainya. Ibu-ibu, kita kena bimbang kalau ada orang guna ayat ni kan, "Ustazah minta maaf lah, Acik dah sebulan lebih tak pergi kuliah." Kenapa Acik? Dah berbulan-bulan sibuk sangat memanjang, tak habis-habis Ustazah. Kan pasal anak, kan pasal cucu. Saya kata, "Makcik, ayat tu macam biasa, tapi makcik kena beringat. Kenapa makcik disibukkan dengan urusan dunia? Kenapa? Kita kena takut makcik. Sepatutnya umur-umur sekarang, sepatutnya kita berada di jalan yang menyibukkan diri dengan amal-amal soleh." Allahu Akbar, subhanallah. Nanti saya nak cerita pasal pakcik kameraman yang saya jumpa di Kelantan semalam. Hebat sangat pakcik ni. Pakcik kameraman umur 73. Okey, jadi nak sebut, tadi ada benda nak sebut tu. Okey, ahli keluarga. Tak lama, suami tu kan, dah berapa minggu ke berapa bulan, dia hubungi balik, "Ustazah, alhamdulillah, terima kasih. Saya tak tahu bagaimana tapi rezeki Allah bagi cukup. Ada yang tak disangka-sangka tapi rupanya yang selama ni ada dah cukup." Saya kata, "Macam mana?" "Alhamdulillah, saya bawa ahli keluarga saya ke majlis ilmu, walaupun isi saya macam liat. Saya bawa anak-anak, mula kami duduk dekat luar, lepas tu kami mula masuk. Rupanya yang selama ini duit tak cukup, rezeki tak cukup sebab nafsu kami begitu besar. Nak makan besar, nak itu besar, ini besar. Tapi bila saya hadir majlis ilmu, saya pergi kerap dengar kuliah subuh, kuliah maghrib, dunia itu semakin kecil. Kalau dulu pantang, isteri saya ni tengok iklan dia nak itu, nak ini. Anak pun sama. Tapi rupanya bila Allah gantikan kemanisan di majlis ilmu, semua tu kita tengok je Ustazah dah tak rasa nak.
Kita tengok walaupun elang tu keluar, isteri boleh kata tak apalah, apa yang ada dah cukup. Rupanya Allah berikan rasa cukup, kerana itu akhirnya mereka tidak ada lagi terkejar-kejar dengan dunia. Rasa cukup ibu-ibu sekalian, qanaah. Itu satu kurniaan bagi sebuah keluarga syurga, yang mana mereka tidak tergugat dengan kekurangan dunia, kerana mereka faham jelas hubungan ataupun keluarga yang dia bina sekarang adalah keluarga yang sama untuk dibina di akhirat kelak, untuk sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kejap, saya nak pusing ni jap ni. Ada lebih kurang dalam 2,500 lah yang live ya. Yang ada kat sini dalam 20,000 kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimin muslimat sekalian, minum air sikit ya. Duduk pula ya. Alhamdulillah, semalam saya ke Kelantan kan. Malam tu saya jumpa ada seorang pakcik ceramah lebih kurang macam ni lah. Tapi masjid tu besar, perempuan sebelah, lelaki pun sama ramai, penuh juga kuliah maghrib. Tajuk bab hijrah ke alam barzakh, bab kematian. Boleh tengok balik dekat page saya. Boleh tengok dekat page Ustazah Asma. Follow tak ni? Wajib dah follow. Saya JF, gila follower. Sebab kita nak sama-sama bersama dengan sahabat-sahabat semua nak ke syurga Allah kan. Jadi masa sebelum start ceramah lagi, ada seorang pakcik, nampaklah ketuaan tu, dah umur 73 kan, dengan kamera besar tu, kamera canggih tu, duduk ambil gambar. Pap, ambil gambar saya, ambil gambar jemaah. Bayangkan dia nak dapat angle yang cantik tu, tengah ceramah macam ni, dia boleh pergi lalu tepi, duduk tengah muslimat, nak ambil gambar. Saya kata berianya pakcik, keluar majalah mana ni? Ambil gambar tepi, kiri, kanan, ambil gambar. Lepas tu saya kata, dah habis majlis tu kan, saya ada temu ramah dia sikit kalau siapa tengok ceramah tu. Masa tengah ceramah saya temu ramah dia. Dah habis ceramah, kami dekat bilik makan kan. Saya kata, pakcik, nama dia Tengku, saya tak ingat nama Tengku apa, tapi orang panggil dia Pokku. Saya panggil Pokku. Gagah Pokku deh. Kecil Kelantan. Gagah Pokku deh. Dengan umur lagu ni dia kata, alhamdulillah Ustazah, syukur. Sebab apa? Paling utama buat kerja mesti kerana Allah. Wak ni nasihat paling mahal, ibu-ibu sekalian. Kita kalau tempuh ujian ataupun bina keluarga kerana Allah, kita mesti kuat hadapi ujian Allah. Tapi kalau saat ujian dalam keluarga datang, kita tak kuat, kita kena cek balik niat kita. Tujuan kita ada keluarga di dunia sekarang untuk dapat kebahagiaan dunia ke kebahagiaan akhirat. Cek matlamat kita sebab jadi isteri, jadi ibu untuk dapat redha Allah ke, redha suami ke, redha anak. Kita kena cek bila datang ujian kalau kita lemah. Tapi kalau kita tetap teguh dan kuat sampai sekarang, dan masih lagi alhamdulillah dalam radar orang yang sabar, mudah-mudahan betul lah matlamat kita tu. Sebab kita nampak apa? Syurga redha Allah. Pakcik ni kan selamba je sebut, tetapi kita tahu ada orang bila dia sebut ikhlas, dia membenarkan perkataan ikhlas. Dia benar-benar membenarkan perkataan ikhlas. Dia bukan sebut yang penting ikhlas, buat kerja kerana Allah. Semua orang boleh sebut perkara tersebut. Tapi Pokku ni kata, Ustazah, kalau kita buat kerja kerana Allah, kita kuat. Kalau mikir manusia, orang ngata, memang saya lama dah tak buat kerja ni. Orang tua lagu ni, duduk ambil gambar. Bukan orang tak kata, dia kata. Kerja ni Ustazah tak ada gaji. Tak ada gaji, tak ada apa-apa. Jadi dia bidang apa? Bidang IT, umur 73 tahun, bidang IT, media masjid besar. Masjid besar. Saya kata dah, Pokku ambil gambar, lepas tu masuk dalam laptop. Lepas tu pilih-pilih lah. Kita serahlah kepada pihak masjid. Hari tu pihak masjid ni buat rombongan pergi Indonesia, mana tah? Saya tukar ambil gambar juga. Bila balik, muka saya tak ada semua. Muka imam, muka orang sukalah dia orang tengok. Muka saya tak ada. Sebab saya tukar ambil gambar. Balik saya susun comel, masuk dalam folder apa semua. Saya kata kemah.
Dia kata, ustazah, bila buat kerja kerana Allah, lagi kena kemah. Kita ni kadang buat kerja kerana manusia sebab nak tunjukkan manusia, kita buat kemah nak dapat puja. Tapi kalau buat kerja kerana Allah, kita buat berganda lagi kemah. Buat lagi terbaik sebab buat kita nak tunjuk kepada Allah, bukan nak tunjuk pada manusia. Kadang-kadang pocik ambil gambar, pihak masjid tak tahu pun, tak tengok pun. Tapi tak apa, yang penting Allah tengok. Pocik buat tugas walaupun percuma berapa tahun. Sebelum buat kerja ni, bawa jenazah. Kata bawa jenazah, van jenazah. Semua buat kerana Allah. Lepas tu pocik, hidup lagu mana? Macam tu lah kan belanja hidup. Kata rezeki Allah berilah. Tak usah bimbel lah dia kata. Rezeki ni ke Allah tentukan. Ada je ustazah dari situ dari sini. Lepas tu dia kata paling utama ustazah, Allah beri saya rezeki anak-anak yang baik. Anak-anak semua jadi, anak-anak semua belajar molek. Bagi saya tu rezeki paling utama. Walaupun tak nampak saya ni orang miskin, tak ada duit. Hidup sebut tu lah. Dia sebut waktu kaya tu ustazah, waktu paling kaya sekali bila sore-sore masuk EJK. Ya tu ketua kaya tu. Pocik tak ada gagapa, pocik miskin. Tapi agak-agak ada harta lah ke akhirat ya tu. Orang yang jelas vision dia. Saya kata mokcik mana? Dah mati dah kat 10 tahun. Lepas tu pocik tak nikah lain. Ustazah pun tanya dia. Tak ada ustazah. Orang puai belana. Maksud dia ramah. Wak nak tu ramah. Kita tak si. Sedap. Pokku jawab. Tapi ya Allah, kita lain jumpa orang yang benar-benar menempuh jalan tu sehat, kuat, bertenaga. Dia kata syukur ustazah, saya dapat kerja ni. Kerja jadi juru kamera masjid, lepas tu jaga masjid. Saya tergolong alhamdulillah hujung-hujung usia orang yang jaga solat di awal waktu. Tunggu-tunggu waktu solat. Setengah jam lagi. Nak pergi buka masjid, buka kipas, buka lapuk. Kalau masa muda dulu saya tak lagu ni ustazah. Dah dengar azan barulah terkejar-kejar. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya mati. Dia pun minta ustazah doalah saya ustazah. Saya ni dekat dah nak mati, sikit lagi nak mati. Banding dengan ustazah panjang lagi ni muda lagi. Saya ni nak mati nak-nak dah. Nak-nak tu dekat sangat lah. Jadi ni masanya saya buat kerja betul-betul kerana Allah dan sebagainya. Allahu Akbar. Bila dia sebut tak apa ustazah, tak ada duit, tapi Allah bagi rezeki anak yang baik. Sebab itu kadang-kadang kita tidak tahu hasil daripada keikhlasan kita itu Allah nak bagi apa. Ibu-ibu, kalau kita nak beramal dengan doa daripada Al-Quran untuk dapat anak yang soleh, simple saja. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Surah As-Saffat ayat yang ke-100. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah bagiku zuriat keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika meminta dengan Allah zuriat keturunan yang soleh. Allah makbulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan memang benar beberapa keturunan, bahkan sampai sekarang lah kan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam melalui jalur Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ada dua kan, Nabi Ismail, Nabi Ishaq kan. Lepas Nabi Ismail tak ada nabi, sehinggalah daripada keturunan tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ramai ibu-ibu ayah-ayah mengadu, saya pun nak cakap pasal anak soleh. Saya bukan orang yang layak sebab anak-anak saya masih lagi kecil. Bukanlah kecil sangat. Yang sulung tingkatan 2, yang paling kecil dalam setahun, sebulan, setahun 2 bulan. Maksudnya tidak lagi terbukti anak saya ni, anak kami ni, anak-anak yang berjaya atau tidak. Tetapi kita boleh lihat, kita boleh menggantung harap kepada Allah dengan doa tersebut.
Kalau bukan kita yang didik dengan tidak ada masa ataupun tidak ada ilmu, tidak ada kesungguhan, mudah-mudahan Allah akan temukan anak-anak kita ini dengan guru-guru yang benar, guru-guru yang ikhlas mendidik anak. Sebab beza ya, kalau guru tu ikhlas, dia kesan kepada pendidikan jiwa anak tu berbeza. Dan mudah-mudahan Allah temukan anak kita dengan lingkungan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baik, yang sentiasa mengajak dia kebaikan bila dia berada di sekolah ataupun asrama. Sebab itu, kalau nak menggantung harap kepada usaha ikhtiar kita, kita sebenarnya tidak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Tapi kita rasa lapang, kita rasa tenang, kita rasa kuat bila kita letakkan penjagaan anak kita itu kepada Allah yang Hafiz yang Maha menjaga, Allah yang Muhaimin yang Maha mengawasi, Allah yang Hasib yang Maha menghisap. Subhanallah ibu-ibu sekalian, kalau kita menyandarkan pada diri kita dalam bab mendidik anak, na'udzubillah kalau Allah melepaskan diri kita daripada pertolongannya. Doalah. Ada orang ramai mengadu pasal anak, anak tak semayang, anak begitu, anak tak tutup aurat, ustazah sekian-sekian, jadi macam mana? Jadi sekarang saya tanya, puan masalah utama apa? Anak ustazah. Masalah duit, tak apa ustazah, tak ada duit. Kalau masalah sekian-sekian okey lagi, masalah suami saya okey lagi. Tapi bila melibatkan anak ni ustazah, saya tak tahulah. Sebab saya rasa ni tanggungjawab saya ni didik anak, tapi saya dah terlambat sekian-sekian. Masuk terlambat tu masa kecil dia sendiri pun tak didik anak, dan dia pun ibu yang lalai. Baru sekarang nak berubah tutup aurat, nak sempurna solat, baru je minggu lepas ada seorang ibu jumpa. Ibu tunggal besarkan anak, anak tak solat dan sebagainya. Saya kata macam ni lah, baca doa Nabi Ibrahim AS tu setiap kali sujud ketika solat. Dia tanya boleh ke setiap sujud solat? Boleh. Itu daripada Al-Quran. Satu. Yang kedua, itu adalah satu doa. Memang firman Allah boleh dibaca ketika sujud. Jadi dia bukan semestinya untuk ketika sujud terakhir saja. Bahkan ia boleh juga untuk sujud yang untuk setiap sujud. Kalau solat zuhur berapa kali ibu-ibu? Ada berapa kali sujud? 8 kali. Setiap sujud tu ulang, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Subhanallah. Lepas tu sujud yang kedua ulang lagi. Kalau benar itu adalah isu utama hidup kita sekarang, berkenaan dengan anak, bimbang pasal anak ni. Dah mula menjawab, anak dah mula macam solatnya lambat nak kena surah, anak dah mula nak cuba apa ni, kita panggil apa, fashion pelik-pelik, kita nasihat pun dia tak dengar. Walaupun kita ini menumpahkan kasih sayang kepada anak, bukan kita yang bagi hidayah kepada anak. Itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Walaupun anak kita tahu kita sangat sayangkan dia dan kita tumpahkan kasih sayang kepada dia, tapi bukan dengan kasih sayang kita, dengan perhatian kita, dengan pengorbanan kita boleh beri hidayah kepada anak. Allah sambung lagi, innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, sekarang minta maaf ya, kita kena buka buku kita dan buka bab yang pertama tentang sahabat dunia akhirat. Baca hadis yang pertama, hadis yang sahih. Baca sama-sama ya. Duduk tegak sikit. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat sikit yang belakang saya tak dengar, kuat semangat sikit ya. Kalau dahaga boleh minum air dulu. Saya pun nak minum air ni. Bismillah. Ini yang kita buat ni balik rumah buat, sambung. Kalau tak dengan suami, suami tak nak layan, buatlah dengan cucu, buatlah dengan anak, buatlah dengan siapa-siapa, ataupun panggil jiran sebelah ke. Meh lah, dia masak mi kari ni ha. Padahal nak ajak baca sama-sama. Contoh je lah. Jadi kalau buat mi kari, mi Bandung ke apa, semangat datang. Panggil dalam 2-3 orang kan. Tak payah nak tunggu ada majlis besar-besar, nak buat hidangan. Panggil 2-3 orang jiran yang kita rapat tu. Kan, bila-bila masa. Lepas tu
Lepas makan mi kari, kita buka jap ni, kita baca sama-sama Allahu Akbar. Kita tidak tahu hikmah dan rahmat apa yang Allah akan beri dengan kita adakan majlis ta'lim, majlis menuntut ilmu dalam rumah kita. Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud seseorang itu mengikut agama, iaitu cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan mengikuti agama ataupun cara hidup sahabatnya. Maksud sahabat yang kita rapat. Kalau kawan, kita boleh kawan dengan semua orang. Dengan non-muslim pun kita kawan, dengan orang musyrik, dengan orang munafik, bahkan dengan orang fasik, orang yang selalu berkekalan dengan maksiat, kita kawan semua. Tapi bila nak cari sahabat, mesti kita kena cari sahabat yang boleh menguatkan cara hidup Islam kita, boleh menguatkan agama kita. Dan kedudukan sahabat, satu kedudukan yang istimewa dalam pandangan Islam. Ia bukan bab hubungan sahabat ni hubungan di dunia saja. Antara sebab saya namakan buku ini Sahabat Dunia Akhirat. Kalau ibu-ibu anggap saya adalah guru, kita ada gap. Tapi kalau ibu-ibu muslimah anggap saya sahabat, ibu-ibu boleh tegur bila saya silap. Bila saya lupa, ingatkan. Sebab kita ada hubungan sahabat. Sahabat akan meruntuhkan banyak tembok. Suami isteri kalau jadi sahabat, dia akan rapat. Isteri boleh tegur suami dan suami tak ego. Suami boleh tegur isteri, isteri tak ego. Sebab sahabat dunia akhirat. Tapi ramai mana antara suami isteri ada gap. Bila suami cakap, isteri tak ada peluang nak menjawab, nak menjelaskan. Takut dengan suami. Suami jaga kuasa veto. Dan ramai mana yang suami pula takut isteri. Tak berani nak bagi cadangan ke apa ke. Sekian-sekian. Ada pula dengan anak. Kalau kita boleh jadi sahabat anak kita, ini antara bukan kesilapan lah, kekurangan ibu ayah. Nak kata silap, ya silap jugalah. Bila dia tidak, memang selamanya kedudukan ibu dan ayah. Tapi ada ketikanya kita boleh jadikan anak itu macam sahabat kita. Sehingga kan mereka boleh bercerita dengan kita. Mereka boleh tanya soalan yang pelik-pelik dengan kita. Sebab kalau dengan kawan, perasan tak kita dengan kawan baik, kita boleh cerita tanpa perlu rasa takut, bimbang. Betul tak? Ada kawan baik tak? Ramai mana anak bila nak tanya soalan yang sensitif berkenaan dengan seksual contohnya, perubahan yang berlaku pada badan dia, perubahan yang berlaku pada dirinya, konflik dalam hati dia, dia mula ada konflik cinta-cintun dan sebagainya. Anak tu baru je nak mula, Umi nak cerita sikit, tak tahulah perasaan ni. Bila tengok, contohlah kan, bila tengok tu rasa berdebar-debar. Kenapa Kalau ibu ni tak faham, bukan tak faham, tak nak faham, apa ni? Jangan mendekati zina. Macam tu kan. Belajar. Kau ni kena marah. Akhirnya dia cari orang lain untuk dia cerita. Dan kalau dia cerita kepada orang yang silap, dia cerita kepada orang yang salah, akibatnya kita sendiri yang akan tanggung. Kita yang akan tanggung. Ramai mana anak tidak terbuka untuk bercerita apa yang berlaku perubahan dalam dirinya kepada ibu ayah. Kerana ibu ayah juga tidak membuka pintu tersebut untuk anak. Bahkan kadang anak nak tanya berkenaan dengan haid, dengan nifas, perubahan, tumbuh-tumbuh bulu bahagian tertentu. Bila tanya, mak ayah apa tanya soalan macam ni? Tak malu ke? Akhirnya dia rujuk apa? Dia rujuk Google. Kalau dia dapat satu sumber. Dan perkara begini ibu-ibu, saya bukan cakap biasa-biasa main-main. Ramai remaja hari ini bila salah rujukan terus salah jalan. Bila nak tanya mak ayah tak terbuka, tanya cikgu rasa malu. Akhirnya dia cari rujukan daripada media sosial yang dia rasa terbuka untuk tanya apa pun soalan. Dan ada kisah benar seorang anak bagaimana boleh terlibat, mohon maaf, dengan aktiviti penzinaan.
Bagaimana boleh terlibat walaupun anak ni bukan anak yang tak baik, bukan anak yang sosial, tapi dia bermula daripada media sosial, yang mana ibu ayah tidak terbuka untuk bercerita, untuk ditanya soalan dan sebagainya. Kemudian bila dia jumpa seseorang yang boleh tanya bebas, sehingga dia boleh tanya itu ini perkara yang sensitif, sehinggalah orang berkenaan suruh tunjuk. Contohlah dia kata, saya rasa pelik lah pada tubuh badan saya, normal ke saya macam ni? Orang sana pun yang tak tahu siapa, sekarang awak buka dan awak ambil gambar, nanti saya akan tengok adakah umur macam awak, adakah normal pembesaran awak ni. Mula-mula bahagian atas, lama-lama okey, bahagian bawah pula nanti saya akan tengok. Saya akan bantu supaya kamu yakin dengan diri kamu. Ayat dia orang ni memang pandai. Akhirnya remaja ni buka semua, menampakkan semua yang terselindung, sampai peringkat dia terikat dan orang tu akan ugut kalau dia tak ikut apa yang dia suruh. Gambar-gambar akan disebarkan. Akhirnya ibu bapa tanpa sedar, anak ni daripada anak yang baik jadi berani menipu ibu ayah. Akhirnya terlibat dengan penzinaan bila diugut dan sebagainya. Nampak perkara itu simple, tapi inilah cabaran fitnah akhir zaman dan anak-anak kita lahir dengan teknologi seumpama ini. Sebab itu ada ibu ayah, dia bukan sokong anak dia bercinta, tapi bila anak dia bercerita, dia layan, okey. Lepas tu kita tuntut, perasaan tu normal. Kalau tak ada pasal macam tu, kamu tak normal. Kecenderungan wanita pada lelaki, lelaki kepada wanita itu normal. Oh, dia kata ingatkan berdosa Umi, ingatkan ada pasal macam ni, tunggu dosa. Yang berdosa bila kamu mengikuti kehendak, keinginan kamu tu. Kamu jatuhkan maruah, kamu pergi melangkah menuju ke arah tersebut. Jadi mintalah doa dengan Allah supaya Allah padamkan sekiranya perasaan ini tidak baik. Dan kalaulah sampai peringkat anak tu dah universiti contohnya kan, dia bercerita, dah sampai umur kamu dah ni, tak salah kamu ada perasaan. Jadi mulalah berdoa dengan Allah. Kalau benar ia jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat, permudahkanlah. Dan jika ia bukan jodoh bagiku yang baik untuk dunia dan akhirat tu ya Allah, maka padamkanlah perasaan ini. Minta kita pimpin, kita tunjuk jalan pada anak kita, bukan terus saja apa panggil potong. Tak ada ni, mengarut ni, belajar ni. Mak dulu masa zaman dulu tak ada macam-macam ni. Fokus betul-betul buat perbandingan diri sendiri pula. Kita berbeza walaupun anak itu daripada darah daging kita, tetap berbeza. Sebab itu kita sangat bimbang anak kita bersahabat dengan siapa. Kalau kita boleh jadi sahabat anak kita, kita boleh jadi sahabat suami isteri, hala tuju kita akan sama. Boleh borak dengan suami bab akhirat, bab dosa, bab pahala, bab itu. Bukan perancangan hidup di dunia selesa, tapi suami isteri yang jadi sahabat, dia boleh jadi apa, perancangan akhirat yang selesa. Sebab itu kan hubungan Nabi SAW dengan Saidina Abu Bakar biasa disebut Rasulullah dan bapa mertua ke Rasulullah dan sahabat. Rasulullah dan sahabat. Rasulullah dan sahabat dan Saidina Abu Bakar, sahabat Nabi SAW. Padahal hubungan mereka menantu dan mertua. Bila dengan Saidina Umar, adakah di highlight mertua ataupun sahabat? Sahabat. Saidina Umar radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi SAW. Padahal itu juga mertua. Nikah dengan siapa? Hafsah, anak Saidina Umar. Kalau yang tadi tu Aisyah, anak Saidina Abu Bakar. Kemudian dengan Saidina Ali, itu kan menantu Rasulullah SAW. Tetapi tetap disebut sebagai hubungan sahabat. Saidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Allahu Akbar. Dan ada satu hadis Nabi di dalam kitab Fitnah Akhir Zaman, dalam kitab Fitnah Akhir Zaman, Masya Allah, hadis Nabi yang berbunyi sesungguhnya di mahsyar kelak Nabi sebut ada golongan yang telah dicampakkan ke dalam neraka. Bukan. Hadis ni bermula begini. Sesungguhnya di mahsyar kelak ada di kalangan ahli syurga berkata kepada Allah, ya Allah, mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Yang disebut mereka itu adalah di kalangan ahli neraka ketika itu. Mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Kami pernah solat haji bersama-sama, kami pernah berpuasa bersama-sama. Maksudnya hubungan ini dibina, sahabat ni, sahabat dunia akhirat, hubungan yang dibina untuk dunia dan akhirat. Kalau kawan sahabat dunia ramai, jangan peliklah.
Sahabat apa? Rakan seperjuangan menyoping, ramai ibu-ibu. Kaki shopping, ramai. Kaki jalan, ramai. Kaki makan, ramai. Kaki ngumpat, ramai. Kawan, rapat. Oh, hujung minggu pergi mengetes sama-sama kawan perempuan. Ini kita boleh cari ramai. Kawan-kawan begini. Tapi nak dapat sahabat untuk dunia akhirat, ini sedikit sekali. Yang mana bila dia tegur kita mungkin terasa tapi sekejap saja. Dia tegur pakaian kita, minta maaf pakaian tu nampak ketat sikit, awak jangan pakai lagi baju ni ya. Saya tegur ikhlas sebab sayang awak. Kalau saya sayang diri saya tak tegur, sebab kalau saya tegur awak marah saya kan. Kalau kita bersahabat, pentingkan diri sendiri, kita takkan tegur kesilapan kawan. Kita tak akan tegur sebab kita takut kawan tu kecil hati dan kita tak dapat kuih talam dia. Maksudnya ada keperluan dunia lah. Kan nanti tak masuk geng, kan nanti geng sekian-sekian. Tapi sahabat dunia akhirat, dia sentiasa melihat, perhati. Jangan sekali-kali kita sebut, kau ni kenapa busybody sangat? Benda tu pun nampak, suka cari aib orang ni. Aib sendiri tak nampak, aib orang nampak. Sikit-sikit nak tegur. Ini orang yang tak faham. Allah sedang berikan dia sahabat dunia akhirat yang mana sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk dibenci, untuk tidak disukai, demi menyampaikan kebenaran, sebab menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Kalau ada kawan ni walaupun perit dengan kata-kata dia, jangan lepaskan. Walaupun kadang, tapi dengan cara yang baiklah, tegur dengan berhikmah lah. Janganlah, sebab bila sebut hikmah, orang yang tegur ni kadang-kadang kalau dia tegur dengan ego, tak sampai teguran tu. Kalau dia tegur dengan sombong, dengan riak dan sebagainya, walaupun teguran itu betul, tetapi ia bukan semudahnya untuk diterima. Sebab orang yang ditegur ada ego, orang yang menegur pun ada ego. Kadang orang yang menegur, lepas dia tegur, orang yang ditegur tu marah ke kan? Macam baik sangat nak cakap pasal orang. Yang tegur ni tiba-tiba emosi. Aku cakap kerana Allah. Oh, emosi pula dia. Kau tak nak dengar sudah. Aku buat ni kerana Allah. Dia pula dia unfriend lah apalah. Betul kalau media sosial kan. Kalau betul tegur kerana Allah, bil hikmah, cari cara yang terbaik dengan kasih sayang. Bayangkan macam ni kan, tuan-tuan puan-puan datang rumah saya pun hidang masakan terbaik, ikan 3 rasa, sayur kailan, sop tulang. Itulah selalu kalau saya pergi makan, order yang itulah 3. Dah tak sama, dia tak ada idea. Kadang seekor sebab ada sop ni kan, maksud ni. Tapi sedap dah tu, tapi cara hidang tu dengan kasar. Ibu-ibu datang rumah saya kan, makanlah dengan hempas-hempas ikan 3 rasa tu sampai melantun. Tak adalah melantun, bergerak sikit lah. Makan. Selera tak nak makan? Tak. Tapi kalau datang rumah saya tak sempat nak masak. Saya cuma masak telur mata je. Ada kicap, tapi hidang dengan kasih sayang. Makanlah ya, ini je saya sempat masak. Silalah, minta maaf. Yang tu selera kita, betul tak? Nasihat ni memang cantik, memang baik. Tapi kalau cara tu kasar, cara tu bukan daripada hati yang tulus, kerana kasih sayang kerana Allah, kerana Rasulullah, mungkin kadang-kadang orang akan menolak kan. Minta maaf, kadang saya kan nasihat tu saya pun keras, saya pun straightforward. Tetapi ada ketikanya terpaksa guna yang straightforward. Okey, Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapat nikmat. Sebab bila jadi sahabat ni boleh tolong-menolong sampai di mahsyar. Hadis Nabi tu bersambung lagi. Ya Allah, mereka itu sahabat-sahabatku. Kami pernah berpuasa sama-sama, haji sama-sama. Dalam hadis itu sebut 2 ibadah. Bukan semestinya ibadah ni saja, tetapi ia merangkumi, bukan merangkumi, maksudnya dia mewakili apa-apa hubungan yang dibina atas dasar ibadah, bukan atas dasar keduniaan yang disebutkan tadi. Lalu Allah berfirman kepada dia, sekarang tariklah sahabat-sahabatmu itu untuk sama-sama masuk ke syurga. Ini yang disebutkan sahabat, boleh tarik sahabat di mahsyar kelak. Ibu-ibu, muslimin muslimat sekalian, hari ini kita bertemu atas dasar sahabat. Kita bersahabat ni duduk sebelah, kenal tak ni?
Kenal. Ini kenal lah ni, macam keluarga ni. Jangan balik selagi mana tak ta'aruf dengan orang kiri kanan. Kadang datang majlis ilmu, sampai sudah dia tak perasan siapa orang duduk sebelah. Buat hal sendiri, senyum. Kita tidak tahu ya, mungkin orang yang sebelah tu lah akan bantu kita di mahsyar kelak. Yang mana Allah temukan kita di mana? Padahal ramai-ramai manusia, kita pun datang daripada mana, dia pun daripada mana, tapi Allah temukan kita di tempat yang sangat mulia, di rumah Allah, di taman syurga Allah. Riyad min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga Allah. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah, mana nak cari sahabat dunia akhirat? Cari di tempat-tempat yang berkenaan dengan akhirat. Contohnya di masjid. Orang yang terikat hati di rumah Allah dengan masjid, mereka ini antara golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya yang pertama al-imamul adil, kemudian ada lelaki ataupun bukan lelaki, mereka yang mampu menangis kerana Allah. Antaranya ada pemuda yang diuji dengan wanita yang menggodanya untuk berzina, lalu dia boleh berkata aku takutkan Allah, lalu dia berhenti. Kemudian antaranya adalah mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kemudian mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kemudian mereka yang ada kaitan tadi tu, orang sebelah kiri kanan, mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Sebut pasal masjid. Dan pemuda yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Jadi kalau nak cari sahabat dunia akhirat, cari orang yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Itulah orang yang mudah-mudahan di mahsyar kelak dia berada di bawah naungan Allah dan kita jadikan dia sahabat. Dan antara 7 golongan ini juga mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Sekarang kita dengan suami, dengan isteri, adakah kita saling cinta, mencintai, kasih sayang kerana Allah? Cuba cek, muhasabah balik. Antara ciri-ciri mereka yang saling mencintai, berkasih sayang kerana Allah, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat berbanding dunia. Mereka tak apa ditegur. Isteri tegur, bang awak ni, minta maaf lah saya tegur sikit pasal baca al-mu, kenapa awak tak baca al-mu? Awak beriman tak dengan hadis Nabi? Tapi dengan niat yang baik lah. Kalau betul-betul bang, kita ni kena ada jaminan dalam syurga. Dan suami pun okey, makasihlah awak tegur, insya-Allah lah saya akan baca sama-sama dengan awak. Ini isteri yang jelas nak bawa bersama-sama menuju ke syurga Allah. Kita ni muslimat, ramai orang muslimat datang jumpa saya kan, meluah perasaan ustazah. Saya rasa macam ralat sikit lah. Ralat apa puan? Sepanjang saya kahwin, asyik saya je yang ajak bab-bab kebaikan ni. Saya ingin juga suami saya yang ngajak saya, anak-anak. Kalau saya tak ngajak, tak adalah ustazah. Suami saya tu ngikut je. Saya lah apa-apa, bab ibadah ke, bab pergi kuliah ke apa. Saya kata subhanallah, beruntung puan. Sebab puan menjadi asbab hidayah. Asbab hidayah, petunjuk kepada keluarga puan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Dan kalau puanlah yang terpilih, mungkin asbab ilmu puan lebih sikit. Mungkin kesedaran puan datang dulu. Mungkin petunjuk dan kemampuan untuk ikut petunjuk, hidayah dan taufik itu Allah beri kepada puan melebihi daripada suami. Jadi puan kena redha. Dan puan kena sebut, antara saya sebut, ya Allah aku redha, aku menjadi perantaran hidayah untuk ahli keluarga ku. Jadi puan tak akan merungut. Puan tak akan ni sebab apa? Bila puan yang ajak suami, ajak anak-anak kepada kebaikan, puan dapat pahala semua orang yang menempuh perkara yang sama. Itu kan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama. Kalau dia ajak 5 orang, dia dapat pahala 5 orang pergi majlis ilmu. Sebab dia. Kalaulah sebab dia lah yang bersungguh-sungguh ajak suami, ajak anak untuk baca ilmu, maka dia dapat pahala orang lain baca ilmu sama. Jadi lepas ni puan jangan lagi rasa macam kecewa dengan suami. Sebab apa? Dalam sebuah keluarga kadang-kadang ada kalanya sebuah keluarga isteri yang bersungguh-sungguh Allah beri kekuatan untuk istiqamah, sentiasa membetulkan jalan menuju ke redha Allah.
Kadang-kadang terpesong, lalai, leka, tak isi koma, tak pergi. Lalu isteri ingatkan balik, bang, tak boleh bang, saya rasa hidup kita macam tak tenang. Mungkin sebab kita tak pergi lama dah majlis ilmu. Suami pun kata, yelah, jangan pula tambah. Patutnya awak bang yang ingat-ingatkan perkara macam ni. Asyik saya je, bila awak nak berubah. Kadang kita nak tersebut macam tu kan. Jadi kita kena menjaga lidah supaya amal soleh kita itu terjaga. Bimbang kalau kita guna perkataan tersebut, kita gugur dengan rasa ujub, kagum dengan kebaikan diri, takabur, rasa sombong dengan suami, riak, kita rasa kita ni lebih baik, kita tunjukkan dan sebagainya, nak dipuji. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, sambung lagi. Tapi rasanya dah nak habis dah ni kan. Sekarang pukul berapa? 9:05. Bismillah. Kalau ikutkan waktu saya kan, pukul berapa ya? Oh, 11. Sejam setengah. Okey. Nanti balik rumah, bolehlah baca sendiri tu ya. Ada hadis Nabi berkenaan yang belakang tu. Belakang tu berkenaan dengan daripada Ummu Darda radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang nak doanya makbul, doanya mustajab, nanti baca hadis ni. Ini salah satu bentuk doa yang Allah akan makbulkan. Nanti bacalah. Okey, sekarang cuba belek berkenaan yang muka surat 5, bab yang kedua. Tadi kan saya mula lambat sikit. Alasan tu kan. Jadi boleh ke lebih 11 suku? Boleh ya, insya-Allah. Okey, terima kasih Dinda. Masya Allah. Nanti bukan saya nak baca tapi baca sendiri. Walau bagaimanapun saya nak kita bacalah juga salah satu ya, banyak hadis di belakang tu. Boleh buka muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat dia orang belakang semua, jumpa tak muka surat 6? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Yang bermaksud orang yang paling aku kasih, yang paling aku cintai. Siapa yang sebut ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi declare, Nabi bagi tahu, orang yang paling aku kasihi, orang yang paling aku cintai. Dan yang paling hampir kepadaku, yang paling dekat dengan Rasulullah. Bila ni? Pada hari kiamat. Kita kan dekat dunia, kalau kita nampak ada orang tu yang kita kalau berkawan dengan dia kita dapat banyak manfaat kelebihan, kita akan cuba mendekati ni. Ini keperluan dunia. Ia tak kuat sangat. Tak dapat pun tak apa, tak dapat kawan, dia rapat pun tak apa. Tapi di mahsyar, betapa manusia begitu terdesak, begitu menginginkan. Ini tidak ada keinginan sekuat ini melainkan di mahsyar kelak. Untuk kita menjadi manusia, seseorang yang boleh rapat dengan Rasulullah, seseorang yang boleh hampir dan dicintai, dikasihi. Dan golongan ini Nabi akan panggil untuk bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan tak perlu kita jadi masyhur, tak perlu kita jadi kaya raya, tak perlu kita jadi alim, tak perlu untuk sekian-sekian untuk kita mencapai kedudukan yang rapat dengan Rasulullah SAW. Sebab Nabi sebut siapakah golongan tersebut, iaitu orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya mudah ke, payah ke, susah nak memiliki akhlak yang baik? Susah. Ia bukan satu perkara yang mudah. Bila Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Antara misi besar Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak peribadi, adab, tata susila manusia. Sebab itu ada orang menempuh jalan ke syurga dengan cara dia mendidik dirinya, suami, isteri, anak-anak berkenaan perihal akhlak. Sampaikan ibu bapa ni, anak dia walaupun dia harap dapat serik A tapi dapatnya serik C.
Lalu mereka boleh cakap sama-sama, tak apalah bang, anak kita nak macam mana, IQ dia mungkin bukan macam orang lain, tetapi kita tengok akhlak anak kita baik bang, alhamdulillah, syukur bang. Yang penting akhlak baik, tak apa. InsyaAllah satu hari nanti dia dapatlah cemerlang tu. Ni baru periksa kedua, ketiga, periksa banyak lagi. Ada ibu bapa dia memberatkan keputusan-keputusan ni. Walaupun anak dia akhlak buruk, dia tak rasa berat, dia tak kisah. Walaupun anaknya kurang adab dengan orang tua, kurang adab dengan cikgu, kurang adab dengan kawan-kawan, kurang adab dengan ibu bapa, boleh main game, duduk atas sofa kaki berlunjuk. Bila seorang ibu ni panggil, "Along, tolong mak jap." Kalau ibu yang peka, itu adalah satu masalah yang serius. Kalaulah ketika kecil, dah darjah-darjah, dah sekolah menengah, boleh perangai begitu, bimbang ia jadi berakar ke dalam sifat ataupun akhlak, akhirnya mempunyai sifat mazmumah. Kalau kita ingat dulu-dulu lah, ibu bapa kita kan rasanya bukanlah garang sangat, tapi kalau mak panggil tu rasa macam takut, macam halilintar ke apa, tak tahulah. Saya rasakan walaupun rumah kami tu agak luas juga, duduk dalam bilik dengar suara mak panggil tu, kalau tengah tidur boleh terkejut. Mak bukan panggil bertempi apa, Asma, walaupun tertib, mak panggil. Kalau kita tak terkejut, adik-beradik, kamak, mak panggil. Wallahu alam bagaimana ibu ayah ni, sebab daripada kecil dia teliti dalam bab mendidik. Bila ibu bapa panggil, tinggalkan semua, buat apa pun, pergi cepat-cepat. Ya mak, ada benda mak, minta maaf lambat sikit. Minta maaf padahal bukan lambat sangat. Jadi hari ini ibu bapa kadang-kadang tidak peka dengan bab akhlak, adab anak-anak. Bahkan ramai yang bersenang hati dengan ayat apa? Tak apalah, budak-budak lagi. Nama pun budak. Padahal dah tingkatan padahal dah darjah 2, darjah 3, dah ada mumayyiz dan boleh berfikir mana salah mana betul. Tapi alasan, alah budak-budak biasalah perangai. Akhirnya bila dibiarkan dia jadi berakar. Akar yang kuat ni kalau kita nak cabut bukan mudah. Anak tu sakit, kita pun sakit. Tapi kalau daripada kecil aja, walaupun dia baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi dia dah mumayyiz, nampak dia jalan depan kita, bukan depan orang lain, dekat rumah je, depan kita, nampak jalan menonong je, kita tegur. Imran, kejap, Umi nak tegur ni. Kalau jalan depan mak, depan Umi, depan Abi, depan siapa-siapa orang tua, kena tunduk sikit, minta lalu, supaya nanti bila dia di luar, depan orang lain dia boleh bawa. Bukannya kita ajar, ni mak nak pesan ni, Umi nak pesan ni, kalau depan orang tunduk. Padahal kita perlu latih bagaimana dia dengan kita, bagaimana dia perlu menjawab panggilan kita dengan cepat. Bila pergi sekolah, walaupun dia mengadu tentang guru ke apa, latih. Kalau kamu nak ilmu, hormat guru walau bagaimanapun. Kalau kamu selalu sebut aib guru pun manusia biasa, dia tak lari daripada salah. Jangan sebut aib guru, sebab yang kita nak dapat daripada guru tu ilmu. Kalau kamu dapat barakah ilmu tu, ilmu adalah jalan untuk kita ke syurga. Tanpa ilmu kita tak nampak kebenaran dan sebagainya. Allahu Akbar. Perjuangan kita ini adalah menyambung perjuangan Rasulullah yang Nabi sebut, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah seorang ibu boleh, sebab itu mendidik anak ketika kecil ibarat mengukir di pada batu. Ini saya tak ingat kalam Imam Ghazali ke Imam Syafi'i wallahu alam, tapi ulama kabir dia menyebutkan sungguh-sungguhnya mendidik anak yang kecil umpama kamu sedang mengukir di atas batu. Kalau batu kita ukir, nak tanya lama tak kekal? Lama. Tetapi mendidik anak bila usia dah remaja, dah besar, umpama menulis di air. Tulis tapi hilang. Masya Allah. Ada orang tanya pula, Ustazah, macam mana anak saya dah kahwin dah, saya baru nak start didik, baru start nak tegur-tegur. Sebab makcik pun baru dapat ilmu akhir-akhir ni, masa muda dulu jahil. Apa yang mampu buat, makcik ada lidah yang mustajab, lidah seorang ibu. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Maka banyakkan berdoa supaya mudah-mudahan kalau kita tak mampu nak beri kesedaran pada anak, ada orang lain. Mungkin anak kita terdengar ceramah ke, tengah main Facebook tiba-tiba sekian ke, kalau teruk sangat mungkin Allah bagi teguran dalam bentuk ujian ke, wallahu alam. Tapi minta dengan Allah supaya anak kita tetap di jalan-jalan kebenaran walaupun bukan melalui kita.
Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, jadikan tajuk yang kedua ini sebagai kekuatan untuk kita menempuh ujian dalam sebuah rumah tangga. Sebab cerita masalah ujian rumah tangga, masalah akhlak sebenarnya. Betul tak? Akhlak suami tu, akhlak isteri, sama ada akhlak bercakap, komunikasi, cakap dengan sindir-sindir, cakap dengan merendah-rendahkan, akhlak. Lepas tu dalam bab apa? Dalam bab malas rajin, itu akhlak. Itu perangai. Kalau kita nampak ada anak kita yang agak malas, itu bukan perkara yang ringan, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang ada ibu-ibu kata, yang ni rajin, yang ni malas sikit. Sebenarnya sebut tu dengan rasa susah hati tu. Macam mana anak ni nak diubah akhlak, dia jadi perajin juga, bukan pemalas. Sebab malas adalah akhlak tercela, bukan akhlak terpuji. Sebab itu kita kena berdoa, subhanallah, dengan satu doa yang diajar oleh Rasulullah. Dan doa ini wajib kita ajarkan pada anak-anak kita. Doa apa? Yang dalam surat tu, baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukh, min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, kami mohon perlindungan, kami mohon dijauhkan daripada sifat sedih dan duka cita yang berlebihan, daripada sifat lemah dan juga malas. Kami mohon perlindungan daripada sifat penakut, pengecut dan juga bakhil. Kami mohon perlindungan daripada bebanan hutang dan juga kekerasan kezaliman manusia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Ibu-ibu, nenek-nenek, ramai nenek, siapa ada cucu dah? Subhanallah, angkat tangan, tak ngaku tua pula, angkat siapa ada cucu. Masya-Allah. Belum terlambat kalau kita tak sempat didik anak, ambil peluang didik cucu. Antaranya kita boleh istiqamah diri sendiri, bermula diri sendiri. Baca Al-Maqsurat pagi dan petang. Sebab dalam Al-Maqsurat adalah kandungan doa-doa yang maksud daripada Nabi. Kedua doa yang memang kita perlukan untuk menempuh hidup ini. Itu salah satu doa tadi. Lepas tu ada doa Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. Allahu akbar. Saya kalau baca doa masa kami alhamdulillah memang amalkan baca maksud pagi petang. Kalau kita duduk jauh macam ni tak balik 3 hari 2 malam. Mesej paling utama bukan tanya makan ke. Orang tanya ustaz anak siapa jaga, 7 orang kan kalau tinggal. Kami tak ada maid duduk kat rumah, tak ada. Tapi pengasuh Allah mudahkan. Yang jaga anak kecil yang 3 tahun. Isu akidah. Kita tak akan mampu untuk menjaga anak kita dalam bab penyelewengan akidah ni. Waktu dia di sekolah, waktu dia di universiti, lagi dahsyat serangan akidah. Ramai ibu bapa tak tahu hari ni anak dia dah terkeluar akidah. Anak dia dah murtad dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi siapa yang boleh lindung? Allah. Sebab berakidah benda dalaman. Berakidah benda yang tersembunyi. Balik nampak dia semayang, dia tutup aurat elok. Tapi ramai pelajar universiti terlibat dengan satu banyak gerakan-gerakan ajaran sesat. Yang mana ajaran sesat yang disukai ini saya bukan cerita reka, cerita benar yang pelajar universiti cerita sendiri pada saya. Yang ibu bapa sendiri cerita pada saya. Bagaimana dia mula terlibat dengan ajaran sesat. Yang mulanya tak nampak sesat, hadir satu majlis ilmu, ajar zikir-zikir tertentu. Sampai ketika dah rasa yakin, rasa perubahan diri banyak, hati lebih tenang, dia naik level yang lain. Sampai satu level, ustaz ke, ustazah ke, guru tu sebut, sebenarnya syurga dan neraka tu tak wujud. Dosa pahala ni tak ada. Sebenarnya Islam mengajar kita percaya tentang neraka supaya kita jadi perangai yang baik. Tapi kalau kita dah baik, kira okey lah tu.
Sebab itu kalau kita dah akhlak baik, tak payah dah solat. Sebab solat tu tujuannya supaya kita jadi baik. Dah kalau kita tak buat maksiat, kita baik, tak payah, tak apa. Bab solat ni tak apa. Orang muda kalau bab kata solat tak apa, tak payah, itu lagi mudah berbanding wajib solat. Maka dia kata, oh macam tu, ni naik level yang lain. Kemudian sampai peringkat, tak apa, maksiat ni sebenarnya neraka tak wujud, dosa ni tak ada. Selagi mana kamu jadi anak yang baik apa semua, berkenaan dengan maksiat tu sebenarnya tak ada pun balasan azab kubur, azab neraka semua tu. Yang penting kamu tetap belajar elok-elok, jadi anak yang baik, selagi mana yang tu okey. Maksudnya kalau nak dedah aurat itu kira dengan Allah, Allah Maha Pengampun ni. Tak ada masalah tu. Sebab dosa, saya nak cerita berkenaan dengan kefahaman ini, iaitu apa? Etis, dia mula masuk unsur. Hilang kepercayaan kepada alam ghaib, hilang kepercayaan terhadap wujudnya Tuhan, wujudnya Allah dan sebagainya. Benda ni menular masuk sebab kehidupan ini lebih mudah daripada kehidupan yang sedang kita lalui. Tak payah semayang, tak payah puasa, tak tutup aurat pun tak apa. Jadi dia kata kita lebih tenang hidup, tak ada fikir dosa pahala, tak payah fikir pasal neraka, tak payah fikir pasal tak layak masuk syurga, sebab semua tu tak ada, dia kata. Pelajar ni si cerita pada saya, ibu bapa tak tahu ni, tapi dia mula sedar lalu dia bercerita. Dan berapa lama dia tak semayang dah, dulu dia semayang. Berapa lama dia tak puasa, dulu dia puasa. Sebab dia rasa seronok. Dan ramai rupanya kawan-kawan seorang-seorang masuk, seorang-seorang masuk. Para munafikin, para musyrikin yang betul-betul nak sesatkan anak-anak umat Islam ini, mereka buat kerja tak tidur malam. Kita pula tidur lena je. Siapa boleh jaga akidah diri kita dan akidah anak? Allah. Doa tu ada dalam surah Allahumma inna, Allahumma inni, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, daripada kekufuran dan kefakiran, kemiskinan yang melarat sampai meminta-minta. Wa a'udzubika min azabil qabr, ya Allah mohon perlindungan daripada azab kubur. Minta pagi, minta petang, insya-Allah inilah sebuah keluarga, rumahku syurgaku. Sebab apa ni? Ahli keluarga ni yang kita bina di dunia, ahli keluarga yang sama kita akan jumpa di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Dalam surat ada apa? Zikir raditu billahi rabba yang Nabi sebut. Barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali, pada waktu petang 3 kali, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Nabi bersabda tu, itu Nabi yang sebut. Nabi kata apa? Siapa yang baca zikir apa? Dalam surat pun ada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, pentadbirku, pemutusku, memberi ketetapan, dan aku redha bahawasanya Islam agamaku, cara hidupku, cara tidur, cara makan, cara berhibur, cara pakai, semua kita rujuk Islam. Semua hidup sebagaimana Islam aturkan. Dan aku redha wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah, sebagai nabi dan rasul, sebagai ikutan. Kita baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kita akan dapati kita menjadi hamba Allah yang lebih redha dengan segala ketetapan, ujian dan juga peraturan Allah. Tak ada protes lah. Kalau ikut hawa nafsu banyak nak protes. Kalau ikut hawa nafsu nak pakai begitu, nak makan begini, nak berhibur begini. Tapi bila hikmah kita zikir tu, kita tak ada rasa nak lawan, dan apa yang Allah perintahkan kita rasa seronok, senang, mudah untuk kita laksanakan. Ramai orang yang muslimat lah, dia kata saya buat je Ustazah zikir tu, saya tak tahu apa kesan dia. Tetapi alhamdulillah Ustazah, sebelum ini saya ni banyak alasan untuk berubah, banyak alasan untuk saya ubah pakaian saya. Tapi alhamdulillah Ustazah, Allah beri saya kelapangan dan saya rasa mudah, tak ada masalah apa. Saya ingat susah sangat nak berubah, ada banyak cabaran, rupanya tak. Sebab apa kita sebut wabil islami dina, aku redha Islam sebagai cara hidup. Rupanya selama ni yang menyebabkan kita tak nak ubah cara hidup Islam kerana hawa nafsu kita yang begitu besar. Tak ada masalah apa, tak ada jadi rezeki kurang ke, kawan putus ke, tak ada. Rupanya bila berubah, bertambah-tambah lagi kebaikan demi kebaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebuah keluarga yang nak pastikan dirinya ahli keluarga dapat redha Allah, redha Allah di mahsyar, antara jalan untuk ke syurga Allah. Siapa yang nak masuk syurga sekeluarga, angkat tangan. Masya Allah, angkat tinggi-tinggi. Subhanallah, nak masuk syurga sekeluarga. Subhanallah, jatuhkan. Semua kita nak masuk syurga sekeluarga, tapi kenapa kita tak kuat untuk memperjuangkan syurga untuk keluarga? Kadang ada orang fikir diri dia je, lepas diri dia.
agak-agak kita boleh bahagia ke dalam syurga kalau ada na'udzubillah daripada zuriat keturunan tak ada dalam syurga besok? Ada anak yang sedang dalam neraka, rasa boleh bahagia ke kita sebagai ibu? Walaupun anak tu banyak menyakitkan hati kita, tak ada. Sebab itu di dalam Al-Quran menggambarkan ahli syurga ini masuk dengan apa? Anak cucu dan dengan ahli keluarganya. Ini erti kebahagiaan yang sebenar bila masuk syurga sekeluarga. Jadi seorang ibu, seorang nenek, seorang ayah, seorang suami, isteri yang solehah, dia ingatkan selalu, Assalamualaikum. Ya mama. Mama ke kan? Ada apa mama? Telefon petang-petang. Tak, mama nak tanya, kau dah zikir belum petang ni? Zikir apa pula? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasul. Kat masyarakat kelak, mak tak boleh tolong kau, kau tak boleh tolong mak. Kau tak boleh tolong suami kau, kau tak boleh tolong anak-anak. Kita semua mengharapkan pertolongan Allah, redha Allah. Jadi mak nak ingatkanlah, bacalah pagi dan petang, senang je raditu billahi rabba bisam. Ini ibu yang sangat hebat. Sebab dia memperjuangkan syurga untuk seluruh ahli keluarga. Selalu ingatkan anak, bang kita dah zikir belum? Cucu balik ni, Wan nak ajar satu zikir ni, jangan tinggal. Wan pun berialah tulis, baca pagi, baca petang. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain, ini dah nak tutup dan ibu-ibu minta maaf ya tak sempat baca buku ni. Balik nanti tengoklah. Saya sebenarnya nak baca ada bab-bab yang tertentu yang ada kaitan langsung dengan tajuk kita hari ini, tapi mohon maaf tak sempat baca. InsyaAllah tidak rugi kalau ibu-ibu memiliki dan sempena hari lahir saya. Hari lahir 22 September, 4 hari lepas, 5 hari lepas. Ya. Hari ni berapa September ya? 27. Saya lahir 22 September 1983, umur 37 tahun lah. Jadi kita buat jualan istimewa 10%. Jadi buku ni dia jadi RM20 5% macam tu. Tapi kita bagi hari ini hanya RM20 saja. Nanti bayar RM20 saja. Tapi ada yang nak bagi 50 kita terima. Subhanallah. Contohnya terus nak niat kepada sedekah ke, infak ke dan sebagainya, wallahu alam. Tetapi hari ini harganya ada RM20 saja. Kalau tak ada bawa duit, tak ada masalah. Dalam bank ada kan, transfer. Kita ada kat situ untuk transfer, insya-Allah. Jadi insya-Allah tak rugi buku ni, dah ramai yang memiliki dan ramai juga yang beli, jumlah banyak. 50 buah, 100 buah ramai. Rupanya dia wakaf, dia infak kepada pesakit-pesakit di hospital. Ramai pesakit hospital yang tak tahu dia terima siapa agihkan masa dia duduk di hospital. Tapi rupanya itulah yang jadi teman kekuatan dia menghadapi sakit. Kemudian ada yang infak wakaf kepada madrasah, ada juga ke budak-budak sekolah. Subhanallah, mudah-mudahan pahala tu mengalir tanpa henti untuk kita. Jadi saya nak sudahi dengan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya barang siapa yang setelah wuduk, setelah ambil wuduk lalu membaca doa wuduk yang kita selalu baca tu. Saya sebut sekarang supaya kita tak tinggal doa selepas wuduk. Sebab ramai dengan kita yang tidak beramal dengan doa setelah wuduk, tapi fadilatnya sangat hebat. Nabi kata siapa yang membaca selepas sempurna wuduknya lalu dia membaca doa wuduk, maka akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Subhanallah, 8 pintu syurga dibuka baginya. Lepas ni, isteri, suami, ibu yang misal yang soleh-solehah selalu ingatkan, cucu balik, Wan nak tanya, tadi ambil wuduk baca doa tak? Tak, kena baca ke? Kan nak masuk syurga sama-sama, kenalah baca. Ni motivasi syurga ni. Bukan bila balik Wan tahu beli aiskrim kat cucu, Wan tahu beli jajan, Wan bawa pergi jalan-jalan. Tapi jadilah Wan yang misali, yang solehah, yang didik cucu dia, motivasinya syurga. Wan tak lama nak mati, tapi insya-Allah jumpa balik kat syurga. Tapi kalau nak jumpa kat syurga, kena buatlah amalan ahli syurga. Nabi sebut siapa yang baca doa-doa lepas wuduk. Wuduk ni, ya Allah, Allahu Akbar, itu kena syarah lain pula bab wuduk. Sangat besar pahala wuduk, kita tahu. Bagaimana Nabi sebut, barang siapa setiap kali kamu ambil wuduk akan gugur dosa-dosa, dosa kecil lah. Selepas digugurkan dosa-dosa kita, lalu kita berdoa. Baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Allahu Akbar. Ibu-ibu muslimin muslimat sekalian, doa tu hebat. Pertama kita ucap syahadah, memperbarui syahadah kita.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu kita minta apa dengan Allah? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang bertaubat, ahli taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang selalu menyucikan diri, menyucikan hati, supaya hati kita ni bersih daripada riya, takabur, ujub, subah. Ini penyakit yang ditimpa kepada orang-orang baik. Kalau orang buat maksiat, mungkin dia tidak berperang dengan perasaan ni. Tapi orang yang solat sunat, orang yang banyak sedekah, orang yang banyak puasa sunat, orang buat kebaikan, orang-orang baik ni, syaitan bukan bisik, jangan semayang, jangan sedekah. Tak. Syaitan biarkan je. Dah dia memang suka sedekah, dia memang suka solat sunat, puasa sunat. Tapi syaitan akan ganggu supaya ibadahnya akan lebur, akan kosong. Hasil daripada apa? Kesan daripada lepas buat ibadah ada datang riya, ada datang ujub, ada datang takabur, sum'ah, suka dipuji dengan amal-amal solehnya dan sebagainya. Subhanallah, kita minta minal mutatahhirin, orang yang sentiasa disucikan hati, perangai, lidah kita. Wa ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Bayangkan kalau 5 kali sehari kita ambil wuduk dan kita tak tinggalkan doa ni, dan kita pastikan juga suami, anak-anak, cucu kita amalkan doa ni, akhirnya Allah makbulkan doa kita di kalangan hamba yang soleh. Kesan daripada itu, nak buat maksiat rasa pahit, solat mula kita lebih baik. Sebab apa? Kita minta, lalu Allah makbulkan. Allah berikan kita hati menjadi hamba-Nya yang soleh. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salih. Ya Allah, peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-Hamba-Mu yang soleh. Dan last, betul-betul last ni ibu-ibu, saya ceramah berdiri ni hampir 2 jam kan. Sebab apa? Semangat, kasih sayang, cinta kerana Allah, kerana Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita cinta yang benar dan kita membenarkannya. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca, yang doa yang selalu kita baca setelah azan, azan, hormati azan. Bila dengar azan, berhenti buatlah apa-apa perkara, jawab azan. Sebab fadilat jawab azan sangat besar. Kan Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun jawab Allah Akbar, Allah Akbar, jawab. Setelah selesai azan, kemudian kita baca doa tu kan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai habis tu kan, innaka la tukhliful mi'ad, sampai akhir. Nabi kata barang siapa yang membaca selepas azan dengan doa tersebut, dia berhak mendapat syafaatku di mahsyar kelak. Hadis yang sahih. Perbincangan ulama berkenaan siapa yang layak dapat syafaat Nabi di mahsyar kelak. Hadis ini di antara menjadi satu keutamaan. Ciri-ciri orang yang akan dapat syafaat Nabi, setelah setiap kali azan dia tak tinggalkan doa. Nabi sebut dia berhak. Sesungguhnya dia berhak, dia layak. Soalnya Rasul nak jamin dia akan dapat syafaatku di mahsyar kelak. Sebab apa? Amalan tu nampak ringan. Ya. Wallahu alam. Sebab musliman puan tanya, ada yang kata kena selawat dulu barulah baca doa tu. Wallahu alam. Saya tidak ada ilmu berkenaan yang demikian, sama ada perlu ataupun tidak. Tapi dalam kitab hadis yang saya baca berkenaan dengan hadis berkenaan dengan Rasulullah sebut berhak dapat selawat tu, dia terus baca doa tu. Wallahu alam, mungkin di sana ada hadis yang lain, mungkin ada keterangan yang lain yang memberitahu bahawa saya kena selawat 3 kali dulu. Ya, selawat 3 kali baru baca doa tu. Okey. Okey. Lebih afdal. Okey, subhanallah. Maka terpulang nak selawat dulu pun wallahu alam mungkin boleh, dan tak ada salah pun kalau selawat dulu barulah baca doa tu, ataupun lepas azan terus baca doa tu pun boleh. Wallahu alam. Terima kasih puan. Saya sebut wallahu alam sebab saya tidak tahu. Saya jahil berkenaan hal demikian. InsyaAllah mudah-mudahan ada penjelasan daripada guru-guru yang lain. Wallahu alam. Jadi kalau biasa, kita dah terbiasa daripada dulu pun, di dalam TV pun sama kan, Pak azan terus Allahumma rabba hazi da'wati tam. Siapa yang nak dahulukan dengan selawat ataupun mungkin tutup dengan selawat, itu selawat boleh jadi amalan pada bila-bila masa. Wallahu alam. Jadi ibu-ibu, insya-Allah syafaat paling besar, syafaatul kubra yang paling besar adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang nak masuk syurga sekeluarga mesti beramal dengan berapa amalan tadi. Apa dia tadi? Zikir radaitu billahi rabba bil islami dina. Lepas tu doa selepas wuduk, kemudian doa selepas azan. Nampak tak untuk dapat syurga Allah ada dalam waktu 5 kali sehari waktu solat. Start pada azan, start daripada wuduk, betul kan? Kemudian lepas solat kita baca pula doa iftitah yang kita declare kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Kalau orang tanya, ustazah macam mana nak jadi orang ikhlas, itulah doanya. Yang mana kita minta, kita sebut solatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah, kerana Allah, untuk cari redha Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh, di kalangan yang Allah pelihara daripada segala maksiat, terpelihara daripada segala yang Allah murka. Allah pimpin hati kita, ahli keluarga kita, pasangan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allahumma ja'alna, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami, pilihlah kami ya Allah di kalangan ahli syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, dan janganlah Engkau golongkan dan campakkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih pada pihak masjid. Mana-mana mungkin ada kesilapan saya dalam menyampaikan, mohon ditegur. Kalaulah kita saling bersahabat kerana Allah, benar-benar kita akan saling membantu untuk kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sekian muslimat sekalian, saya sayang semua. Saya cinta, saya kasih semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Boleh bagi love saya? Masya-Allah, bagi love. Terima kasih sahabat yang menonton, lebih kurang dalam 2,500. Terima kasih. Minta maaf tak tengok langsung daripada tadi. Alhamdulillah pengasih. I love you all so much. I love you more. I love you much more. Subhanallah, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, boleh tutup, Ustazah nak buat pengumuman. Okey, sekejap. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih.